أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 dari kelas DKM2A. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Hari ini kami akan membentangkan tajuk yang kami telah mendapat. Okey, nama saya Muhammad Iqmal Aizat bin Zaidi. Nombor metrik 10 DKM21F 1095. Assalamualaikum, saya Muhammad Afiq Usdibi Hassan, nombor metrik 10 DKM 21F 1071. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq Aiman bin Sabri Hisham. Nombor metrik 10 DKM 21F1051. Okey, pada pembentangan kali ini, kumpulan kami telah memilih tajuk iaitu Sains, Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam menurut Surah Al-Mulk ayat ke-19. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmal Aizat, nombor metrik 1095. Dengan itu, saya akan teruskan dengan bacaan Surah Al-Mulk ayat ke-19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatukkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sesungguhnya, Dia Maha melihat segala sesuatu. Okey, dari segi tafsir ringkasnya, pada bahagian awal surah ni yang disinggung kuasa Allah di langit, ayat ini menegaskan kembali hal tersebut. Tidakkah mereka iaitu kaum musyrik Mekah dan siapa saja yang meragukan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan burung-burung ketika terbang yang selalu mengembangkan dan mengatukkan sayapnya di atas mereka. Tidak ada yang menahannya burung-burung itu di udara selain yang Maha Pengasih Tuhan pelimpah rahmat bagi segala makhluk. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu dan Maha mengetahui bagaimana menciptakan segala sesuatu. Okey, saya akan teruskan dengan menerangkan berkenaan pemahaman serta intipati penting dari ayat tersebut. Ini juga daripada tafsir ringkas. Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembang dan menutup sayapnya? Tidak ada yang menahannya daripada jatuh, melainkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Nya Maha melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Okey, di sini kita renungilah kepada gerak-geri burung waktunya terbang dengan mengembang dan meluruskan kedua-dua sayapnya. Kemudian Nya mengucupkannya. Nya tiada jatuh, tentulah ada kuasa yang menahankan burung-burung itu dari gugur, dari jatuh dengan undang-undang yang rapi dan aneh. Allah itu melihat dan mengetahui segala sesuatu kerana Dialah yang menyedia, mengatur, memberi tenaga, kekuatan dan memelihara segala-galanya di setiap saat dengan penuh ketelitian dan ilmu yang mendalam. Surah Al-Mulk ayat ke-19 ini menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala akan segala sesuatu di muka bumi ini dengan menjelaskan mukjizat burung yang dapat terbang tinggi di angkasa tanpa jatuh ke bumi. Kemudian,
pada tafsir Al-Misbah karangan Quraish Shibab menjelaskan yang tidak jauh beza dengan apa yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Selanjutnya, lafaz Al-Shaf pada ayat di atas yang mana terambil dari kata Al-Safat yang bererti burung membentangkan kedua sayapnya dengan tanpa digerakkan. Tidak hanya itu, ternyata terbangnya burung adalah suatu mukjizat yang baru diketahui setelah adanya perkembangan kajian ilmu cabang pergerakan udara, iaitu ilmu aeronautika dan teori aerodinamik. Akan tetapi, yang mengundang kekaguman pada keunikan dari seekor burung adalah dapat terbang di udara sampai hilang dari pandangan, dan itu tanpa menggerakkan kedua sayapnya. Ilmu pengetahuan membuktikan bahawa burung-burung yang terbang tanpa menggerakkan kedua-dua sayapnya itu sebenarnya terbang di atas aliran-aliran udara yang muncul, baik kerana benturan udara dengan segala sesuatu yang menghalanginya atau kerana tingginya tekanan udara panas. Burung terbang meninggi atau menukik ke bawah seakan-akannya akan terhempas ke bumi. Kadang-kadang dia mengatupkan kedua-dua sayapnya. Siapakah yang menahan burung itu dari kejatuhan pada waktu dia mengembangkan dan mengatupkan sayapnya? Bukankah ini bertentangan dengan hukum alam bahawa barang yang berat itu akan jatuh ke bumi disebabkan daya tarik gravitasi bumi? Hal ini yang sama juga dapat dilihat pada surah An-Nahl ayat 79. Okey, saya akan teruskan dengan bacaan surah An-Nahl ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawwis samaa ma yumsikuhunna illa Allah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Maksudnya, tidakkah mereka melihat burung-burung yang ditundukkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Usdi Hasan dari kelas DKM 2A, nombor metrik 10 DKM 21F 1071. Hari ini saya akan menerangkan tentang fakta berkenaan ciri-ciri fizikal burung yang membolehkannya terbang di udara. Okey, tulang leher burung harus kuat sekaligus lentur. Jumlah ruas tulang luhur bervariasi, ada yang sebelah, ada yang lebih. Kelenturan leher diperolehi dari sekelompok otot yang bekerja dengan sangat efisien. Kelenturan diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti pada burung laut yang menyambar ikan dengan kecepatan sangat tinggi. Tulang burung umumnya berlubang di tengahnya dan berdinding nipis. Berat tubuh burung diletakkan di bahagian tengah tubuh. Di bahagian dada terdapat tulang dada yang besar yang melekat pada otot dada besar. Otot dada inilah yang menggerakkan sayap. Otot dada meliputi sekitar 25 hingga 30% dari keseluruhan berat badan burung. Otot dada yang bekerja keras untuk menggerakkan sayap cukup mengganggu kerja paru-paru. Untuk menanggulinya, burung mempunyai sistem pernafasan yang berbeza. Sistem pernafasan yang digunakan adalah dengan tersebarnya kantung-kantung udara di seluruh bahagian tubuhnya. Udara dialirkan ke semua bahagian tubuh burung dan diserap darah dengan cepat. Yang keempat, penglihatan yang tajam merupakan syarat utama. Burung merupakan binatang yang paling mengandalkan penglihatan dalam kehidupannya. Pada beberapa burung, bahkan besar matanya melebihi besar otaknya. Burung dapat melihat
kejauhan 8 kali lebih jelas dari manusia. Matanya dapat beradaptasi dengan cepat untuk berpindah dari melihat dekat ke melihat jauh. Sayap adalah semacam tangan yang mempunyai sendi peluru yang besar dan kuat di bahagian bahu. Sendi ini sangat khusus dan digunakan untuk melakukan mobilitas yang sangat rumit. Kegunaannya adalah agar burung dapat berterbangan dengan baik di udara. Sendi peluru yang demikian ini dapat memposisikan sayap sehingga burung dapat berputar dengan cepat, berganti arah, memperlambatkan terbang ke belakang, menukik dengan cepat dan menukik dengan kecepatan tinggi dan mendarat dengan baik. Bulu sayap adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah, ringan namun kuat, lentur, seberguna, mudah dirawat, berfungsi sebagai penyekat panas, kedap air dan dapat diganti. Warna bulu sangat penting bagi burung. Burung mempunyai penyesuaian khas, ciri khas dan berbeza seperti ringan badan mereka, bentuk sayap mereka, kelajuan dan kekuatan. Bahawa semua bekerjasama untuk membantu burung terbang. Burung menggunakan mereka otot payudara yang kuat untuk mengepakkan sayapnya dan berikan mereka tujuan untuk bergerak melalui udara dan terbang. Dalam satu acara, burung menggunakan gerakan berenang untuk mendapatkan lift yang diperlukan untuk terbang. Okey, sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq Aiman. Nombor matrik 1051. Hari ini saya akan menerangkan tentang siri percubaan Ibnu Firnas dalam bidang penerbangan pesawat terbang. Okey, pengenalan bagi Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas atau nama penuhnya ialah Abu Al-Qasim Ibnu Firnas yang dilahirkan pada tahun 810 di Kota Ronda di wilayah Malaga, Sepanyol. Dalam bidang penerbangan, beliau adalah rujukan luar biasa sebagai seorang pelapor penggunaan payung terjun dan juga sebagai orang pertama yang berjaya mereka bentuk, membina dan menguji jentera yang boleh bertahan ketika melakukan penerbangan. Percubaan pertama dilakukannya pada tahun 852 apabila beliau melompat dari menara Masjid Cordoba menggunakan kanvas sebagai payung terjun. Percubaan sedemikian tidak pernah dilakukan lagi. Alat penerbangan yang direkanya diperbuat daripada sutera dan bulu pelepah burung helang. Beliau mendarat dengan kasar dan mengalami kecederaan patah beberapa tulang. Ia menunjukkan kaedahnya itu boleh berfungsi. Percubaannya itu merupakan penggunaan payung terjun yang pertama kali dalam sejarah. Kemudian pada tahun 875, beliau menghasilkan sebuah peluncur yang dibuat daripada kayu dan sutera serta dihias dengan bulu pelepah beberapa jenis burung. Kawasan pelancaran untuknya terbang ialah kawasan Bukit La Aruzafar berhampiran Cordoba. Penerbangan keduanya ini disaksikan bukan saja oleh penduduk tempatan tetapi juga di pemerintah Bani Umayyah ketika itu Sultan Muhammad. Dengan izin Allah SAW, beliau berjaya terbang ke udara dan kekal di atas selama beberapa minit dengan bantuan aliran udara. Walaupun beliau masih menghadapi masalah sama semasa mendarat yang mengakibatkan kecederaan di bahagian belakang. Ini menjadikannya beliau sebagai orang yang pertama berjaya terbang ke udara. Okey, seterusnya saya akan menerangkan lagi tentang konsep penerbangan bagi sesebuah pesawat moden pada hari ini. Sesebuah kapal terbang perlu menjana tujahan sendiri agar dapat melepasi permukaan tanah yang umumnya disebabkan peralihan menyeimbangkan tekanan udara. Sayap kapal terbang direka khusus dengan bentuk bahagian atasnya yang melengkung, lalu angin dapat mengalir lebih cepat di atas sayap berbanding angin di bawah sayap, lalu menyebabkan tekanan udara lebih rendah di atas sayap. Pada prinsipnya, terdapat 4 gaya utama yang bertindak dalam penerbangan sesebuah kapal terbang kini: daya dorong, daya hambat, daya tujah dan berat pesawat. Ketika kapal pesawat sedang menjelajah pada kelajuan dan ketinggian mala, keempat-empat daya ini berada dalam keseimbangan. Okey, seperti di bawah, kita dapat lihat
contoh konsep aerodinamik. T sama dengan D dan L sama dengan W. T ni thrust, D drag, L ni lift, W adalah weight. Sedangkan pada saat pesawat lepas landas dan mendarat, terjadi pecutan dan nyah pecutan yang dapat dijelaskan menggunakan hukum Newton kedua. Total gaya adalah sama dengan jika dikendalikan dengan kelajuan. Kapal yang berlepas dari landasan mengalami pecutan dalam arah mengufuk dan mendatar. Pada saat ini, L harus lebih besar daripada W, demikian juga T lebih besar daripada D. Dengan hal demikian, daya mesin yang besar diperlukan saat melepasi landasan. Pelepasan ini boleh gagal disebabkan kurangnya daya mesin atas pelbagai faktor. Contohnya kerosakan mekanikal, peralat perbuatan manusia, gangguan persekitaran dan sebagainya. Ataupun gangguan pada sistem kawalan pesawat. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Segala kekurangan itu daripada kami sendiri, dan lebih itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.